Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek BMMB 1104, kami ditugaskan oleh Encik Biamin untuk menganalisis dua cerpen. Sebelum kami mulakan pembentangan kami, eloklah jika saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan yang pertama daripada BM3, Muhammad Sarapi bin Suhaimi, dan ahli kumpulan yang kedua, Nur Elaika binti Syukron, dan ahli kumpulan ketiga saya sendirilah daripada BM4, Adli Nuzul Azhara binti Zulkifli. Boleh tengoklah gambar-gambar yang disediakan ini. Baiklah, jom kita sama-sama menganalisis cerpen longkang dan hadiah. Inilah tugasan tutorial yang ditugaskan kepada kami iaitu untuk menganalisis cerpen longkang karya A. Samad Said dan sebuah cerpen pilihan sendiri dalam aspek kemasyarakatan. Jadi, mari kita teruskan. Baiklah, bagi cerpen pertama yang ditugaskan kepada kami bertajuk Longkang karya A. Samad Said. Cerpen ini bertemakan ketabahan masyarakat menghadapi pencemaran di persekitaran mereka. Bagi sinopsis cerpen Longkang, watak-watak utama di dalam cerpen Longkang ialah Abdul Karim dan Murad Panau. Cerpen ini mengisahkan sebatang longkang yang terbentuk daripada longkang-longkang kecil dari rumah Abdul Karim, Murad Panau, Maramutu, Manisah dan Haji Musa. Longkang tersebut dicemari sampah sarap dan najis penduduk kampung. Anak-anak mereka sering melepaskan hajat di dalam longkang tersebut yang menyebabkan longkang tersebut berbau dan menjijikkan. Malahan, pasangan-pasangan suami isteri di kampung tersebut mempunyai masalah rumah tangga sendiri. Abdul Karim seorang yang tidak sedar diri dan suka berangan. Dia sering dileter oleh isterinya Zahara Bulat, tetapi dia takut akan isterinya. Murad Panau pula dianugerahi dengan anak yang nakal yang sering ditimpa masalah. Kedua-dua mereka tidak mempedulikan anak-anak mereka. Isteri Murad Panau, Kelah Gedempul, ialah seorang yang pemalas dan berbadan besar gedempul. Abdul Karim dan Murad Panau saling bersyarah tentang kekotoran longkang mereka. Masing-masing menunding jari dan bodoh sombong. Penduduk di kampung mereka kebanyakannya berpelajaran rendah. Majoriti mereka tidak bekerja besar, hanyalah sekadar kuli dan driver sahaja. Pekerjaan tertinggi ialah guru di sekolah rakyat. Risau tentang kesihatan penduduk kampung, Abdul Karim dan Murad Panau ni berbincang bagi mengatasi masalah ini. Hal ini demikian kerana binatang peliharaan mereka selalu mencari makan di sekitar longkang kecil tersebut. Longkang tersebut juga dipenuhi dengan sisa-sisa makanan harian mereka seperti nasi dan ikan. Selain itu, City Council akan melawat dan membuat pemeriksaan di kampung mereka. Mereka boleh disaman jika pihak City Council dapat tahu tentang kekotoran yang penduduk kampung lakukan. Mereka berpendapat bahawa penukaran ketua kampung mereka, Haji Musa, ialah solusi yang terbaik. Seterusnya, latar masyarakat cerpen Longkang karya A. Samad Said. Setelah saudari Adlin menerangkan sinopsis daripada cerpen tersebut, saya dapat menganalisis latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Antaranya ialah masyarakat yang pengotor. Contohnya, anak Abdul Karim iaitu seorang anak yang berusia 3 tahun tersengih menunjukkan najis yang dikeluarkannya dengan jari telunjuknya. Di sini kita dapat lihat bahawa kanak-kanak itu dengan riang-riangnya bermain dengan najis mereka sendiri tanpa menghiraukan rasa jijik dan kotor. Seterusnya, latar masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Contoh situasi,
Pak Murak Panau bersyarah tentang orang-orang di situ, iaitu masyarakat di situ, yang menunjukkan kepala besar mereka dengan tidak mempedulikan longkang mereka yang kotor dan membiarkan anak-anak mereka berak di mana sahaja. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat analisis bahawa masyarakat ni dia tidak bersama-sama menggambleng tenaga dalam usaha membersihkan longkang sehingga mereka juga sanggup membiarkan anak-anak mereka berak merata-rata. Akhir sekali, latar masyarakat ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dalam cerpen ini, pasangan suami isteri ini dia menghiraukan anaknya yang sedang menangis dan sanggup menyambung tidur untuk memuaskan nafsu tidur mereka sehingga mengabaikan anak mereka yang sedang menangis. Pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini antaranya, kita hendaklah menjaga alam sekitar supaya dapat mengelakkan diri daripada segala penyakit. Yang kedua, sebagai ibu bapa, kita hendaklah mendidik dan menjaga anak dengan baik dan berwawasan. Akhir sekali, kita mestilah mempunyai rasa tanggungjawab dalam segala hal agar perkara tunding-menunding dalam kalangan masyarakat dapat dielakkan. Seterusnya kita pergi kepada cerpen yang kedua, iaitu cerpen hadiah karya Thai Karma. Saya rasa kamu semua pernah belajar cerpen hadiah ni semasa di tingkatan 1 dahulu. Sinopsis cerpen hadiah. Cerpen ini mengisahkan tentang Azizah, seorang pelajar yang miskin yang tidak mampu membeli hadiah untuk guru kesayangannya, iaitu Cikgu Zaliha. Azizah cuba meminta wang daripada ibu dan bapanya, namun hampa. Ibu Azizah mencadangkan agar dia membuat tudung saji untuk dijadikan hadiah Hari Guru untuk Cikgu Zaliha. Setelah mempelajari cara mengayam tudung saji, Azizah berusaha untuk menyiapkan tudung saji yang cantik sebagai hadiah untuk guru kesayangannya. Pada Hari Guru, setelah menyerahkan hadiah kepada Cikgu Zaliha, Azizah dikejutkan oleh cikgunya yang menawarkannya supaya menyertai sebuah pertandingan. Lalu, Azizah bersetuju dan berusaha sedaya upaya untuk menghasilkan pelbagai rakaan yang berkualiti dan menarik. Azizah berjaya memenangi pertandingan kraftangan peringkat daerah dan seterusnya ke peringkat negeri. Akhirnya, dia telah berjaya menambah hati juri dan hakim di peringkat kebangsaan. Usaha gigih dan kerajinan yang ditunjukkan oleh Azizah ialah kejayaan cikgu Azizah yang terbesar. Kegigihan dan kecekalan seorang murid yang akhirnya memperoleh kejayaan merupakan tema bagi cerpen hadiah. Hal ini dapat dibuktikan apabila usaha Azizah dan kecekalannya dalam menghasilkan tudung saji dan kraftangan akhirnya mendapat tempat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam cerpen hadiah terdapat dua persoalan. Persoalan yang pertama, persoalan menghargai jasa guru. Hal ini dapat dibuktikan iaitu gelagat murid-murid yang begitu teruja untuk memberikan hadiah kepada guru masing-masing sempena sambutan Hari Guru. Yang kedua, persoalan kegigihan dan kerajinan seorang murid, iaitu Azizah yang begitu gigih menghasilkan tudung saji yang ingin dihadiahkan kepada guru kesayangannya, iaitu Cikgu Zaliha. Seterusnya kita pergi kepada latar masyarakat dalam cerpen hadiah. Yang pertama, masyarakat yang penyayang. Hal ini dapat dilihat pada watak Azizah, yakni Azizah amat menyayangi gurunya dan mahu memberikan hadiah istimewa kepada cikgunya, iaitu Cikgu Zaliha. Yang kedua, masyarakat yang hidup susah. Contohnya, keluarga Azizah yang hidup miskin kerana ayahnya bekerja sebagai penarik beca, manakala ibunya mengambil upah mengayam tikar mengkuang. Yang ketiga ialah masyarakat yang gigih berusaha. Hal ini dapat dilihat apabila Azizah yang amat gigih menghasilkan tudung saji yang ingin dihadiahkan kepada guru kesayangannya. Selain itu juga, dia gigih berusaha dan rajin menghasilkan bahan yang akan digunakan untuk pertandingan kraftangan. Nilai yang terdapat dalam cerpen hadiah ialah nilai kerajinan. Contohnya, Azizah rajin ke sekolah walaupun rumahnya terletak 3 km dari sekolah.
Yang kedua, nilai kegigihan. Azizah gigih berlatih untuk menyertai pertandingan kraft tangan. Dia mencuba pelbagai variasi warna untuk membuatkan kraft tangannya nampak menarik. Yang ketiga, nilai kesabaran. Ibu Azizah sabar sahaja dengan tingkah laku Azizah yang menuduh ibunya berbohong. Yang terakhir, nilai kasih sayang. Ibu Azizah sanggup memberikan duit kepada anaknya, Azman, walaupun keluarganya orang miskin, dan Azman sudah pun mempunyai beasiswa untuk menyambung pelajaran. Antara pengajaran yang kita dapat daripada cerpen hadiah ialah kita haruslah rajin berusaha untuk mencapai kejayaan. Hal ini dapat dilihat pada watak Azizah yang berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualiti kraft tangannya. Yang kedua, kita haruslah bersabar dengan tingkah laku anak-anak. Ibu Azizah bersabar dengan kelakuan anaknya yang menuduhnya berbohong. Yang ketiga, kita haruslah bersikap inovatif untuk mencapai barangan yang berkualiti. Yakni, Azizah mencuba pelbagai variasi warna untuk mencipta kraft tangan yang unik dan menarik. Yang terakhir ialah kita haruslah memberikan galakan kepada seseorang untuk berjaya. Contohnya, Cikgu Zaliha memberikan sokongan kepada Azizah supaya menyertai pertandingan kraft tangan peringkat daerah kerana dipercaya akan bakat Azizah. Itu sahaja perbincangan kami tentang analisis cerpen longkang dan cerpen hadiah. Sekian, terima kasih.